Assalamualaikum and very good morning to all of you. Sorry, to afternoon to all of you. Okay, saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okay, so topik hari ini kita teruskan dengan topik nombor 8 iaitu tractor and the power units. Okay, so basically topik ini penting dalam mana-mana topik yang kita dah belajar. Ini adalah topik yang antara yang penting dalam kita memahami keperluan untuk menentu ukur keperluan suatu tractor dan juga kuasa yang kita boleh padankan pada unit alat, implement dan juga pada tractor ya. So kalau kita lihat pada perjalanan topik kita, so kita lihat di sini salah satu topik adalah bagaimana untuk kita mengukur, how to choose the tractor and also the implement size. Ya, so apa yang kita akan buat hari ini adalah untuk menentu ukur jenis tractor dan juga power unit, okay, dan juga mengukur, dengan kata lain mengira. Okay, ada kaedah kiraan yang kita akan belajar berkaitan dengan penganggaran, okay, dalam menentukan unit kuasa horsepower pada engine tractor, horsepower pada PTO, horsepower pada drawbar, kuasa tarik dan juga hidrolik. Okay. Tapi pada hidrolik dia dah standard ya. Untuk setiap tractor biasanya dia ada maksimum yang telah ditetapkan oleh spesifikasi sebuah tractor yang mana kita boleh merujuk ianya keperluan maksimum tu ada pada setiap spesifikasi pada sebuah tractor lah. Okay. So this learning outcome. So first of all we are going to see the most common design of the tractor, which is kita dah belajar masa topik nombor 1 dan 2 ya, jenis-jenis tractor dan sebagainya. Dan yang kedua adalah penting ya untuk kita menganggarkan keperluan tractor, keperluan kuasa pada tractor, keperluan drawbar, keperluan PTO dan juga engine dengan menggunakan rule 86% rule. Ya. So kenapa 86%? So nanti kita akan sama-sama lihat ya. And also lastly to be able to calculate and estimate proper tractor and implement size at the safe operating speed, yeah, and also the width, kelebaran dia. Okay. Alright. Kalau kita lihat traktor contoh yang kita ada dalam gambar raja ni adalah traktor Kubota L2050. Okay. So kalau kita tengok rujuk pada specification ni, mungkin semua boleh rujuk Google ke L2050 berapa dia punya horsepower. Okay. And then persoalannya adalah bagaimana kita nak tahu alatan di belakang tu berapa kelebaran dia dan apa spesifikasi yang kita boleh guna. Apa minimum spesifikasi yang kita boleh guna implement alatan bagi sebuah traktor. Yang mana kita tahu, we know that the tractors adalah prime mover. Ya, sumber kuasa di ladang. Tanpa ada alatan di belakang, dia tidak dapat buat kerja. Okay, yang ni semua faham. So memang kita ada keperluan untuk buat kerja dan keperluan buat kerja adalah bergantung kepada pemilihan alatan yang disambung pada bahagian belakang traktor. Okay. So semua dah belajar berkaitan sumber-sumber kuasa yang ada di belakang traktor. Ada 3 yang utama, PTO, drawbar dan key point hitch. Okay. Dan ada soalan yang saya letak di situ. Why do we need to estimate the power of the tractor or implement size? Kenapa? Boleh siapa jawab? Volunteer? Okay. Anyone? It's like you, yeah, it's like if you are planning to purchase a motorbike, you know, 100cc or 150cc or 250cc or 1000cc. What are the criteria that you may want to consider, yeah, before purchase? Or in this case, we would like to estimate the power, okay, kuasa dia. Anyone? To determine the performance or the Siapa ni? efficiency of the tractor. Siapa? Saiful, okay. Kuas sikit Saiful, tak dengar. To determine the tractor performance when doing when operating. Okay, so when we ask why, kenapa,
Yes, it's correct. Is indirectly related with the performance. Okay, dengan kata lain, apa? Performance apa? Performance tractor untuk membuat kerja lah. Okay, dan iaitu topik nombor 5, field efficiency. Okay, so bagaimana field performance boleh kita kaitkan dengan alatan yang kita pilih dan juga size. Okay, kalau kita tengok setiap alatan yang kita sambung tu dia ada beban. Beban yang dikenakan pada traktor. Okay, kalau beban tu terlampau besar, traktor tidak boleh menjalankan kerja dengan secara efisien. Okay, dan kita juga tak nak, we don't want the implement is too small. If it is too small, is overestimate of the power requirement. So kita just nicely within the range. Okay, so and in the line with that, we would like also to estimate the best tractor power units, okay, to suit with the implement size. Okay, what do I mean by implement size here? Is normally the width, okay, the width of the implement, kelebaran alatan. Okay, then next, how to estimate the minimum power requirement. Okay, this is the method that we are going to learn. Okay, how, which is based on the formula and also based on the 86% rules. All right. So I think everybody know, okay, the major task in agriculture is basically for machinery to match the power unit to the size and the type of machine, so that all the field operation can be carried out at the minimum cost. All right, so this is the main important parameters, okay, in agriculture. Always is about reducing the cost. Okay, if the operator choose to have the oversized tractor or the implement, the cost will be excessive for the work done. Yeah, cost dia terlampau besar. Cost dari segi apa? Anyone? What are the costs that we are talking about here? Cost apa? Cost. Irfan? Yes, it is. Cost bahan bakar. Cost bahan bakar, correct, is one of the costs. Lagi? Maintenance cost. Okay, operation cost. What else? Labor cost. Labor cost, good. What else? Anyone? Okay, that's the main costs that we can be considered. Yeah. Okay, sebab kalau saiz berbeza, the cost penggunaan bahan minyak, bahan api, dan juga kadar upah berbeza, ya, mengikut kadar keupayaan mesin. Ya. So next, if the implements selected are too large for the tractors, the quality and the quantity may lessen, or the tractor will be overlooked. Okay, ada part yang rosak, patah dan sebagainya. So breakdown. So we don't want that. Okay, this is the cost, including with these factors that we want to consider. Right, before we go further, just general view. I think everybody know that the type of proportion of the tractors. Yeah, so generally we can consider the range of different tractor size. Okay, we call it garden tractors. Okay, untuk tujuan penanaman tanaman. Okay, garden, less than 25 horsepower. Okay, within that, 25 to 400 horsepower general purpose tractor. And for the row crop, orchards, vineyard, and industry, between 50 to 100 horsepower. Okay. All right. So some factors that we need to consider when selecting the power unit, which is the tractor. Satu, apabila kita membeli tractor, pertama kali kita tengok adalah spesifikasi engine. Okay, engine type, engine power rating. Okay, then we go into detail with the accessory ataupun kebolehan alatan ataupun traktor itu untuk bekerja pada permukaan yang jenis macam mana. Okay, working condition, soil condition, wet condition, and so forth. Okay, and then next we go with the
set of technology, which is in this case implement that we can attach to the tractors. Okay, and then after that, in order for matching the power units, let's say in this case tractor ni lebih kurang 100 horsepower, more than that. Okay, we would like to see what is the optimal range of the implement, okay, to do the work. Okay, kalau terlampau kecil alat tu, which is too much power lah. Okay, we are talking about here is to reduce the cost. Yeah? All right, just recap again, the type of engine available in the market for the agriculture sector, diesel, which is most common for the tractors. Okay, LPG gas, very rare. Gasoline or petrol, most common for low loading ataupun load for small engine, compact engine, tractor or machine. Okay, and I already know about the diesel engine. This is a compressed ignition engine. I'm going to skip those one. Yeah, and about the that one is for number one, engine type. Yeah, kita dah belajar. So we skip that one. And then factor number kedua, number two adalah power rating. Yeah. So the power rating for the engine, normally we heavily rely on the tractor's manual. Okay. Sebagai contoh untuk pembelian kereta, kalau di Malaysia, macam mana kita nak tahu power rating kereta ya atau motosikal? How do we know? Anyone? Jason? CC. Tengok CC. Okay, tengok CC specification ya dekat website ataupun manual dia. 1.6 cc ataupun 1,600, 2,000 cc ataupun 1.6 with turbo dan sebagainya lah. Okay, that's the based on the manual. Yeah. Alternatively, you can go for the what you call that, the official bodies, which is going to test the machine, which is Puspakom. Ya, di Malaysia ada untuk kereta jentera ringan adalah Puspakom. Ya. For the tractors, we don't have in Malaysia. Okay, the RBI Hicom used to have a proposal for that, but unfortunately, we don't have the capacity, or I could say the market. Yeah, market for this one. But in regional, one of the test center, Japan they do have. Yeah, in US, they got 2 or 3. But the one that I'm familiar with is Nebraska tractor test, which is my old school. In Nebraska, United States, you can take a look on the link that provided here, or just Google Tractor Test Lab Nebraska or UNL. Okay. Then you can see all the different range of the tractors from small compact tractor to the bigger one, based on the manufacturer. Yeah, later on we take a look. And normally, bila kita lihat pada specification ni, kuasa yang diboleh guna adalah biasanya less than advertised power. Dia selalu macam ni. Ya, kenapa dia kurang? Sebab kita berlaku ada what happened, it was actually there is a reduction in the power due to some other factors. We take a look later on. Okay. Here is the example of Nebraska data test. You boleh download free FOC. Pilih model yang mana, contoh yang Malaysia banyak Kubota ada New Holland, okay, New Holland 70, NH70, 80 dan sebagainya. Boleh download specification ya. Okay, contoh adalah New Holland T80A. Okay, source sumber boleh tengok. So dia akan bagi power rating dia. Okay, kalau kita beli tractor, kita akan dapat manual, tapi tak ada power rating macam ni. So kamu kena rujuk kepada tractor test macam ni lah, FOC untuk kamu rujuk, dan kamu boleh tengok dia punya horsepower dia dalam kilowatt dan juga horsepower, dua unit tu, tabel sebelah kiri. Annotation right here. Okay, and then
ada different range of horsepower sampai 72 maksimum, dan pada kelajuan crank RPM yang berbeza. Okay. Dan kita boleh tengok PTO ni adalah bergantung terus dengan halaju enjin. Yes. Boleh tengok dia punya rating dia 1000 lebih ya di sini. Boleh nampak semua? Boleh nampak? Nampak. Right. Okay. And then what happen if they vary in power? During the test, dia tengok kuasa akan berkurang dengan penggunaan minyak ataupun bertambah. Okay. Dan juga kalau kamu perhatikan semasa testing tu, kamu ada parameter cuaca ataupun ambient lah. Kenapa kita perlu rekod ni? Anyone? Saya boleh jawab? Nak cuba? Kenapa kita perlu rekod parameter ni? Apa clue dia adalah kenapa clue dia adalah bagaimana enjin diesel berfungsi. Firdaus? Kita ada? Ya, Doktor. Ya, kenapa kita perlu ada information berkaitan dengan udara, relative humidity, air temperature dengan barometer? Untuk proses mampatan tu. Untuk proses mampatan dalam pembakaran diesel. Betul. Yeah. So this is very important information yang kita perlu rekod. Yeah. So in general, kalau di Malaysia, kalau contoh di Serdang, so basically air temperature relatively stable. So we can have standard information for that. Yeah. Tapi bila kita test, kita buat uji kaji, kertas report ni adalah laporan berdasarkan situasi air temperature, relative humidity dan barometer di kawasan tersebut. Ya, bila kita buat uji kaji, kita kena rekod lah. Okay. Dan bila kita report nanti, saya boleh tengok di sini, kuasa akan berbeza. Okay. Di sini berbeza, dengan penggunaan minyak pun berbeza. Okay. Kamu akan dapat kuasa yang kurang lah, dengan kadar penggunaan minyak yang kurang. Okay, dia directly proportionate to the fuel consumption with the power. Right, boleh ya? Faham ya? Ini untuk power take off. Di sini. Okay, boleh follow semua? Okay, next adalah drawbar, kuasa tarik. Yang tadi adalah kuasa putaran ya. Next adalah kuasa tarik. Siapa pernah main sukan ya? Sukan Eka Rakyat, tarik upih. Pernah tak tu? Nanti kita buat analogi ya. So daya untuk menarik, tarik upih itu akan lebih ringan ya. Kamu akan rasa lebih ringan pada kelajuan tertentu, betul tak? Okay. Betul. Pada halaju yang rendah kamu akan rasa berat ya. Sama juga pada traktor. Okay. So pada di sini 75% ya. Pull maximum power 5 hour at the 5th gear. Okay, for low. Kamu akan dapat lihat power dia, kuasa yang kamu dapat pada drawbar lebih kurang 49 ya. Sana nak pada 9 ya. Okay. 49 horsepower yang kamu dapat pada drawbar. Cuba tengok semula yang ada pada PTO. Saya bulatkan ya. PTO berapa? 71. Boleh semua? Boleh ikut? Boleh. Okay. Yang ada pada yang rating pada traktor adalah 80 ya. Okay, nampak tak perubahan dia? From 80 kepada
70. 70 kepada 49, 50. So ada reduction, pengurangan kuasa daripada enjin untuk deliver kepada PTO dapat 71 horsepower sahaja, dan untuk operasi drawbar kurang kepada 90. Okay. Now we are talking about the torque. Okay, you can at the drawbar kuasa tarik, kamu boleh memilih julat kuasa dengan membuat pemilihan gear selection. So kat sini bila kita lihat kepada pemilihan gear, dia ada perubahan kuasa dengan set gear yang berbeza. Okay, boleh nampak semua? Boleh So apa kesimpulan yang kita boleh buat di sini? Yang pertama, anyone? First conclusion, varying power with load or gear selection. Okay. Yang kedua apa? Siapa nak cuba? Firdaus? Firdaus tak ada. Jason? Reduction of power from PTO to drawbar. Saya buat simbol drawbar adalah DHP ya. Okay. So ini adalah yang utama lah, berdasarkan apa yang kita jumpa dalam artikel ini. Sebenarnya banyak lagi, tapi yang utama lah. Okay, boleh ikut semua? Okay, next. Boleh. Okay, contoh lain adalah ni apa ni? Okay, ini sound dari segi berat, center gravity. So dia ada information lah kat sini. Kamu boleh rujuk ya. Dan untuk 3-point hitch, okay, kamu boleh rujuk yang table ni di bawah ni. So, kat sini. So maksimum, berapa maksimum yang dia boleh angkat? Berapa berat maksimum yang apa ni hidrolik boleh angkat? Tu 26 tu doktor. Berapa? 26.5 26.5 KN kilonewton. Okay, bagi 10 dapat kilogram. Cuba bagi 10. Berapa? 2.5 2650 kilogram ataupun 2.65 tan. Okay. Itu berat maksimum yang boleh diangkat. More than that, tak boleh. Okay, berat dekat mana ni? Berat implement lah. Kalau berat implement yang disangkut pada 3-point hitch tu lebih daripada 2.65, so meaning that tractor will not be able to pull ataupun mengangkat lah, to lift the weights. Okay, boleh. And that's how we analyze the parameters from the data sheet recorded ya. Nah, ini conversion lah untuk kamu rujuk inci kepada mm. Boleh? Okay, next. Okay, yang pertama adalah power rating ya. So power rating apa sebenarnya? Dekat mana kita measure? Okay, power rating is the measure of the rate at which work being done. Okay, kerja yang dibuat oleh suatu mesin. Okay, bila kita kaitan dengan kuasa, okay, dan kerja, biasanya kita define dalam unit 550 pound of work per second, or we call it horsepower. Okay. Dalam sistem kita panggil unit kilowatt. Okay, di Jepun, di United Kingdom, kita guna unit kilowatt. Okay, kalau pergi ke
UK mungkin dia guna horsepower juga. Okay, ataupun US guna horsepower. Tapi di Malaysia dua-dua guna ya. Senang kita guna horsepower, senang. Nak sebut kilowatt tu macam berbelit sikit kan. Okay. Alright, so this is rule of thumb. Kena ingat ya, 1 horsepower sama dengan 0.75 kilowatt. Okay, analogi dia adalah simple ya. Kamu pakai aircon ya. AC di rumah, power dingin. Power dingin di rumah 1 horsepower. Kuasa dia adalah 0.75 kilowatt hour. Okay, kali dengan berapa jam kamu guna. Kamu nak kira bil elektrik, contoh kan. Kali katakan 8 jam guna, kali rate untuk jumlah total kilowatt, rate TMB berapa per kilowatt, berapa sen, 3% ke 4%. Okay, that's how you calculate. Yeah. Alright, this one. Apa contoh ini? Siapa? Oh, this one. Okay, boleh nampak Okay, untuk kaedah formula untuk mengira kerja adalah dengan menggunakan kuasa tersebut, formula tersebut ya. Horsepower equivalent to force, okay, daya kali dengan speed bagi dengan 375. Okay, horsepower dan unit US ataupun English unit. Atau dalam kilowatt, force kilonewton. Okay, unit force ni F adalah mesti dalam kilonewton. Kali dengan speed kelajuan mesti dalam unit kilometer per hour. Okay, bagi dengan 3.6. So kamu akan dapat unit kilowatt untuk power. Okay, kerja. Okay, siapa pernah naik pergi ke gym ya? Naikkan 50 kg sebanyak 2 meter tinggi. So sebenarnya dia sudah membuat kerja. Okay, kerja mesti ada jarak. Okay, jarak yang dilakukan dengan daya. Okay, daya di sini berapa? Cuba kira. Siapa boleh kira? Can you calculate what are the work rated kat sini? Okay, unit kat sini saya letak ni. Ini pilihan or. Kilonewton adalah sama dengan kilojoule. Simplify unit. Or. Okay. So cuba kali force 50 kali 9.81. Ni SPM ya. Ni gravity kali 2 meter. Berapa dapat? Unit jangan lupa. Kilo joule. Siapa dapat? 981. 981. 81. Okay, 981 kilojoule ataupun kilonewton meter. Tenaga kerja yang telah digunakan untuk mengangkat sebanyak 50 kg dumbbell pun weight lah. Okay. Lepas ni boleh kira. Tapi tak, ini just a joke lah. Makan nasi lemak ke makan sandwich pagi tu. So tenaga ya. Next. Okay, untuk mengira kuasa pula. Okay, kuasa adalah force. Okay. Kuasa adalah force, daya. Okay, time distance over time. Kalau kamu perasan, ini adalah apa?
formula tadi adalah work. Betul? Betul. Okay. So basically work over time. Okay. Kalau kamu dapat bekerja dengan kadar masa yang kurang, so kamu dapat kuasa yang lebih tinggi lah. Faham tak maksud saya? Okay. That's a power. Okay, then if you want to break another section of the formula kat sini, distance over time equal to speed. Okay, which is here lah. Tapi macam mana dapat 3.6 ni? Conversion antara second dan juga meter. Boleh semua? Boleh. Boleh? Okay, right. Okay, so kamu dapat power equivalent to force times speed in kilometer per hour. That's how you get the formula. Okay, boleh ikut setakat ni? Boleh. Boleh dah. Okay. In order to estimate fuel consumption, okay, kadang-kadang susah ya kita nak menganggarkan keperluan keperluan bahan api. So dengan menggunakan formula ini, kamu dah dapat untuk mengukur kadar bahan api. Cuba tengok 1 gallon berapa? Berapa liter? 1 gallon US. Okay, 3.7 ya. 3.785. So 1 gallon equal to 3.7 85 85 liter. liter. So boleh convert ya. So dengan syarat kamu tahu berapa kuasa PTO kat sinilah. Okey. Kuasa PTO di mana macam mana kita boleh tentukan kuasa PTO ni? Kita boleh estimate dengan kaedah menggunakan formula ataupun menggunakan kuasa tadi, yang formula tadi, kuasa. Ingat tak unit horsepower ni? Okey. Ataupun menggunakan 86% rule. Sekejap lagi kita tengok macam mana. Okey, ini conversion dia. Dulu saya pernah belajar di US. Minyak di sana harga dia dalam unit gallon. 1 gallon dalam 1.2 USD. Kira murah lah. Dulu kadang-kadang kalau harga turun tak sampai 1 USD. So kamu bayar $1 lah, lebih kurang 0.8, 0.9 dolar. Kamu boleh dapat lebih kurang 3.7 liter. So isi minyak tangki penuh, petrol dalam $20 macam tu. Okay, RM20 lah lebih kurang macam tu. Sebab gaji kat sana lebih kurang kita lah yang convert. So agak murah lah kat sana. Tapi yang compare dengan Saudi, Saudi lagi murah, 50 sen macam tu lah. Okay. Boleh ikut kalau kamu nak kira anggar penggunaan minyak. So Q average, volume dia liter per hour. Okay, kamu kena tahu rated PTO berapa kali dengan pemala dia 0.044 gallon. First of all, kamu boleh terus masuk 0.44 ni dalam formula. Jadi conversion nanti kemudianlah kamu terus convert menggunakan 3.75 faktor ni. Boleh? Okay, next. Next. Alright. Okay, untuk kita tahu kuasa rating pada traktor, okay, ada beberapa tempat yang mana kita katakan adalah yang penting untuk kita menentu ukur. So ada beberapa kategori yang kita akan guna istilah. Yang pertama adalah brake power, okay, engine power, PTO power dan juga throttle power. Okay, engine power is well known. Mana dapat engine power?
From where we get the power from the engine? Anyone? Where engine power came from? Okay. Mana datang dia? Daripada pembakaran Bahan api. bahan api, iaitu diesel. Yang kedua, brake power. Dari landing brake. Brake power dari mana? Brake. Okay, lagi? Okay. Lagi? Okay, for your information, brake power ni bukan pada brake ya. Bukan pada brake pad tractor. Brake power adalah diukur pada ke mana? Flywheel of the engine. Okay, nanti rujuk balik komponen tractor, komponen engine, sorry. Dekat mana flywheel? So, kita mengukur kadar kebolehan power dia pada flywheel. Okay, brake dekat sini. Dekat brake pad ni. Tapi untuk flywheel dia lain ya, di dalam ni. Dia bentuk plate ya. Kalau kita pernah buat pemanduan traktor dua roda tu, ingat tak flywheel yang macam gear besar tu? Yang berat tu. Macam piring besi tu kan. Itu flywheel yang di luar. Tapi komponen ni duduk dalam engine, iaitu untuk dapatkan kuasa. So perhantaran kuasa dia daripada engine kepada flywheel dan seterusnya adalah pada power rating pada PTO. Okay, pada PTO. Dan next adalah drawbar untuk kuasa menarik. Okay, boleh ikut setakat ni. So ada 4 kuasa yang utama yang kita boleh tentu ukur. Okay, boleh ikut Okay, yang ni kena ingat apa dekat mana kita measure dan sebagainya. Okay. Okay, kalau kita tengok di sini, pada enjin mesti dapat berapa persen? 100% ya. Boleh semua? Kenapa 100%? So must be 100% ya. Okay. And then when you have the reduction, kamu akan dapat 0.96 dan 0.48. Kenapa dia berkurang daripada 100%? Ini dah bentuk indeks ya. 100% maksudnya dia 1 lah. Okay, boleh faham ya? Boleh ikut saya ni? Farhan? Boleh. Okay. So next, kalau kita measure ya, katakanlah daripada engine tu kita nak measure terus pada PTO dekat bawah ni. Kat sini. So, jika kamu measure kuasa engine daripada sumber kuasa PTO, kamu akan dapat sebenarnya dalam unit range dia, julat kuasa dia, bukan unit ya, antara 0.87 hingga 0.9. Okay, ada yang sistem lebih efisien dan sebagainya, so dia boleh pergi maksimum 0.9. Tetapi kenapa dia ada kurang daripada 100%? Persoalan dia. Okay. Next adalah jika kamu nak measure dekat PTO tapi melalui sistem transmisi. Okay, so transmisi dia akan absorb hanya 90% sahaja, 96 hingga 98% daripada kuasa enjin. Dan seterusnya bila dia deliver kepada PTO, dia ada lagi reduction, pengurangan. Tapi julat dia yang 90 ni hampir sama ya, di atas ya, dekat sini. Okay. 0.9 hingga 0.2%. Okay. Next, if you want to measure drawbar power. Ini sumber kuasa yang kita utamakan. So, untuk move from PTO, from here, siap ya.
from transmission to here, PTO, and then PTO to drawbar. So this is the range of power that you have to deal with. Reduction lagi daripada PTO sebanyak 0.86 to 0.89 for the drawbar. Tapi dia punya reduction ni of the PTO power. Okay. So berlaku pengurangan kuasa. Kenapa berlaku pengurangan kuasa? Okay. Kalau kita rujuk. Okay. Ini di mana apa ni, what you call that, the tapping power dekat mana, the location. Okay, this is the flywheel. Boleh nampak semua? So this is where the brake horsepower measured. PTO dekat sini ya. Kenapa PTO dia tinggi daripada drawbar? Sebab dia terus dapat kuasa daripada engine. Okay. Dan kalau perluasan di sini untuk drawbar, kuasa tarik. Okay, dia dapat kuasa tarik pada roda belakang adalah dia kena melalui clutch, flywheel, transmission dan sebagainya. Okay. Dan barulah dapat kuasa menarik di belakang. Dan sebab tu kuasa dia berkurang disebabkan oleh geseran pada komponen dan sebagainya. Okay, so yang ni saya nak skip ya. Kamu boleh baca sendiri apa dia punya definisi ya. Perkataan lain ataupun definisi lain, definisi selain daripada engine power, kita juga panggil dia indicated power. Okay. Indicated power ataupun dalam bahasa kuasa indikasi ya. Di mana kita develop daripada pembakaran bahan api ya dalam sistem combustion ya. Manakala untuk brake power adalah power yang kita guna untuk memusingkan crankshaft. Tetapi dia selalunya berkurang berbanding dengan kuasa tunjuk ataupun indikasi indicated power ya. Dan dengan kata lain, pengurangan kuasa tersebut adalah disebabkan oleh friction. Kuasa geseran. Dekat mana dapat kuasa geseran ni? Mana datangnya? Komponen dalam enjin. Komponen dalam enjin. Apa metod yang kita guna untuk overcome the friction ataupun to reduce the friction? Engine oil. Lubrication oil. Okay. So kita guna lubrication oil untuk mengurangkan geseran dalam komponen mechanical engine. Okay. So kalau kita tengok di sini, indicator power biasanya berapa persen? 100%. Yeah. And losses power is between 1 to 10%. Depend on the components, but normally within that range. Yeah. And depend on the component as well. Like for example, if you're moving from one section to another. Kalau lagi banyak komponen mechanical, lagi tinggi dia punya geseran. One step another, losses dia. Okay, that's why kalau if we're talking about the dalam sistem mechanical dipanggil thermal efficiency. Okay, thermal efficiency itu biasanya istilah yang digunakan. The most efficient kereta sekarang saya rasa yang thermal efficiency turbo ataupun EEV ya. Thermal efficiency dia boleh sampai lebih kurang 90%, which is the most efficient lah. 10% tu losses because of heat, harbor dan juga friction ya. Okay, boleh? Okay, untuk menganggarkan kuasa bagi PTO, okay, ini adalah formula dia. Okay. PTO power kita boleh ukur dia dengan menggunakan formula di atas. Power dalam kilowatt. Okay. T adalah torque kat sini.
dalam unit Newton meter, normally given ataupun will be asked. Okay. N adalah kuasa putaran dia, speed dalam RPM. Okay. Untuk kedua-dua formula unit, dan kita boleh masukkan formula bahagi dengan 9,549. Okay, kamu akan dapat dalam unit kilowatt. Dan satu option lagi adalah dengan menggunakan formula dalam bentuk horsepower. Okay, power di sini kat mana? Power di sini adalah untuk kuasa PTO. Boleh tak kamu guna formula ni untuk kuasa drawbar? Boleh tak kamu guna formula ni untuk mengukur kuasa drawbar? Anyone? Sabri? Tak boleh doktor. Kenapa? Sebab drawbar guna lain. PTO lain. Drawbar guna PTO lain? Jawapan lain? Kenapa tak boleh guna untuk drawbar formula ni? Drawbar ada pusingan ke? Dia perlu berpusing ke? Tak ada doktor. Dia tak ada ni. N ni. Rotation. So tak boleh guna untuk drawbar. Okay. So drawbar dia ada formula di bawah. Okay. Untuk mengukur kuasa yang diperlukan untuk drawbar adalah seperti di bawah. Kalau kamu perasan, dia sama dengan formula kuasa tadi. Cuma depan ni lain sikit. Maksudnya power, tapi untuk drawbar yang di sini, F dia adalah daya yang dikenakan untuk menarik, dan V adalah kuasa yang digunakan semasa operasi itulah. Okey, boleh? Bagi dengan 3.6. Formula yang sama yang tadi. Bergerak. Okay, next. Okay, ini adalah kaedah formula ya. Menggunakan formula. So, dalam kelas saya lebih prefer untuk kamu tekankan dua-dua sebenarnya, formula dan juga 86% rule. Tapi dalam bidang kerjaya nanti, kadang-kadang kita nak cepat ya. So that is where the 86% rule came out. Ya. So undang-undang ataupun rule ni adalah penting ya untuk kita estimate. Okay, untuk mengukur tanpa menggunakan formula, well this is formula as well, tapi gunakan 86% rule. Kenapa 86%? Kalau kita rujuk yang losses tadi, okay. Losses tadi. Okay, losses tadi. So dia banyak range kan? 0.87 hingga 0.9 dan sebagainya. Tetapi dalam kes yang formula tadi, kita ambil sahaja 0.86. 0.86 ni adalah dikira yang paling konservatif, average lah antara setiap komponen, antara engine kepada PTO dan PTO kepada drawbar. Okay, axle dan transmission tu jarang kita nak ukur ya, sebab kita tak ada komponen yang kita boleh guna ya. Okay, clear? Jelas? Okay, untuk mengukur kadar kuasa pada PTO, kamu boleh guna formula yang saya nyatakan kat sini. PTO equivalent to engine horsepower times 0.86. So mana datang ni engine horsepower? IP doktor. Ini adalah daripada spesifikasi traktor, enjin dia yang diberikan oleh supplier. Berapa kuasa horsepower yang dinyatakan? Maksudnya rated power. Ataupun kita kata indicated power of the tractor. Boleh? Then formula yang kedua adalah untuk mengukur PTO dengan nisbah kepada drawbar horsepower. Boleh? Okay, next adalah kalau kamu tengok ni, dia sebenarnya interrelated sebenarnya. Dua-dua ni. Sama So ini adalah persamaan algebra. Cuba masukkan formula 1 dan 2. Boleh? Maksudnya di sini
EHP times 0.86 equivalent to DHP divide by 0.86. Okay, dengan kata lain, kalau kita nak ambil drawbar horsepower, equivalent to berapa? HP PHP. times 0.86 kali 0.86 atau berapa? 0.86 kuasa 2. Ni simbol kuasa 2. Boleh? Okay, dalam Boleh. biasanya latihan ataupun exam, saya akan tanya antara kedua-dua ni lah. Kadang saya tanya berapa kuasa minimum untuk untuk enjin, untuk drawbar dan juga atau sama ada PTO lah. Okay, boleh? Alright. Boleh tak? So next adalah berkaitan dengan power losses. Okay, walaupun kita menganggarkan kuasa yang diperlukan tadi, tapi sebenarnya dalam situasi sebenar ada kekurangan kuasa sebenarnya selain daripada friction tadi disebabkan oleh pengoperasian dalam kondisi-kondisi yang saya nyatakan kat sini. Okay, selain formula tadi. So jika aksesori tersebut dioperasikan lebih daripada ataupun sama dengan 10, okay, fan radiator, so ini ada julat dia 5 hingga 10. Okay, 5 untuk 5% sahaja fan dan radiator dan 10% other than fan. Maksudnya kenapa dia ada kuasa berkurangan ni? Dulu masa saya degree saya pernah tanya cikgu saya, masih ingat lagi, sekarang dia dah pencen di Fakulti Kejuruteraan Biologi dan Pertanian. Saya tak percaya sebenarnya sebab dia beritahu saya kalau tractor 100 horsepower, kalau kamu buka enjin untuk cool down dengan kata lain AC, aircon kamu takkan dapat 100 horsepower. Dan saya beritahu dia impossible sebab takkan ada losses. Dan of course masa tu saya masih lagi naive lah. Tak belajar banyak lagi kan. So and then when I dig down into the system, engine dan sebagainya, barulah saya faham kenapa berlaku pengurangan sampai 10% ya. Kamu perasan kalau kamu naik kereta, kenapa orang nasihatkan kamu kalau kamu naik ke Karak kena tutup aircon? Ya, because kalau kamu tengok komponen yang ada pada enjin tu, most of the belting yang disambung pada crankshaft engine. Ya, so crankshaft tu dia ada beban load yang dikenakan pada belt. Okay, bila kamu tutup, dia tak ada menjalankan kerja lah. So kamu mengurangkan beban dan mengurangkan penggunaan minyak. Okay, kamu akan rasa lebih ringan lah pada enjin tu, ada pickup. Okay, that's the reason. Another one factor adalah on the temperature effect. Okay, so temperature effect adalah bergantung kepada jenis enjin. Okay, ini kena tengok baik-baik. Dalam latihan, saya ada bagi gasoline ataupun diesel. Dalam exam, kamu kena lihat betul-betul lah. Dan untuk most of the tractor, kalau saya kata tractor compressed ignition engine, so kamu dah faham sebenarnya dia adalah diesel engine. Tak perlu lagi tanya sama ada dia gasoline ataupun diesel. Okay, next adalah faktor altitude ya. Kalau beroperasi di tanah tinggi, Cameron Highland contoh, dengan kuasa yang ada pada di kawasan darat ya, pada benchmark dia adalah 305 meter above sea level. Ini dia punya threshold dia. Dan juga type of service, service yang dilakukan alatan yang disambung di belakang lah, sama ada adalah intermittent loads ataupun continuous load, which is 10 to 20%. Okay, later on we'll take a look how the change will affect the power. Okay, cuba buat latihan ni. Formula tulis boleh ingat Okay, estimate the amount of power available at the PTO and drawbar for tractor
rate at 125 engine power. Okay, cuba list down dulu. Soalan dia adalah untuk mengira kuasa PTO. Kalau guna formula boleh tak? Cukup tak information? Tak cukup. Okay, PTO equal to berapa kuasa tadi? T times N bahagi dengan 925 berapa? 52. Ha. So yang ini tak boleh guna formula. So maksudnya kena guna 86% dulu. Sekejap, saya buka formula. Okay. Tulis formula. Azan dah. Okay, boleh kira tak? Bentar Okay, berapa dapat? PTO equal to engine horsepower times 86%, 0.86. Okay, kamu akan dapat lebih kurang 107.5 horsepower. Get it? Okay. Semua dapat? Dapat Doktor. Okay. Dapat Doktor. So now, why do I have to make it round? So sometimes untuk kamu guna formula, kalau saya tanya terus direct berapa PTO, kamu boleh round up kepada yang terdekat lah. Biasa gandaan 5, gandaan 10 dan sebagainya. Ya. Bagi tujuan penggunaan value yang digunakan untuk variable dalam formula, so kamu kena guna formula yang, kena guna value yang asal. Jangan ambil yang ni ya. Jangan ambil yang bawah ni. Okay. Boleh? Clear? Sebab dia akan jauh sikit value dia. Okay. Next adalah bila kamu dapat PTO horsepower, kamu dah boleh anggar berapa keperluan drawbar horsepower. Okay, boleh. Cuba kira. Dapat tak? Dikurang 92.45 horsepower. Dapat Doktor. Okay. So, take note lah. Kamu dapat tadi daripada horsepower traktor, engine daripada 125 berkurang kepada berapa? 107. Engine horsepower. PTO horsepower 107.5 kurang lagi kepada 93, lebih kurang. Okay, nampak tak? So always drawbar horsepower lower than PTO horsepower, lower than engine horsepower. Or you can say engine horsepower always higher than PTO power and higher than drawbar horsepower. Based on 86% rule ataupun gunakan formula. Sama saja prinsip dia. Okay, boleh ikut? Boleh tak? Boleh Okay, now I would like to explain a bit ya. Tadi mungkin kurang jelas ya kaitan dengan 86% ni. So kalau kamu lihat kembali 86% ni, so daripada 100%, okay, kamu ada 86%. Okay. Lagi ni apa? 14%.
8% ya. So ini losses ya. Losses, kita consider losses lah. Sebab yang ni kita ambil average ya. Consumption pada engine okay, kamu akan dapat 100 horsepower dan ini adalah 86% pada PTO. Okey, boleh. Dan daripada off PTO berapa persen lagi kurang? Cuba kira berapa persen kurang. Cuba kira berapa persen? 92 ni Yang ke drop 25.6% Doktor. berapa? 25.6% daripada 100. Daripada 100. Ah. Daripada PTO berapa? Sekejap Faham tak semua ni? kurang lagi 11.6. Turun Okey, je. 86 tolak 11.6 berapa? 60 lebih. 74. Betul 74.4. Okay. So see. So you have reduction ya. Daripada 100 ni line dia. Okay. 74.4%. Maksudnya ini of the engine power. Betul tak? 0.086 berapa? Kali 0.086. 74 betul lah. Okay, 74%. Direct. Okay, reduction. Daripada engine kepada PTO, PTO kepada drawbar horsepower. Okay, boleh dapat? Dia faham ya? Okay, next. Okay. Untuk menganggarkan kelajuan. Okay, sama saja formula tadi. Cuba kira. Perkiraan banyak sikit. Yang ni tugas ni banyak kiraan. Asal dia, formula dia adalah power. Kuasa tarik. Kuasa drawbar. Kat sini draft. Equivalent to horsepower time bagi speed. Ya, speed. Ya. So, ini adalah formula untuk mengukur kelajuan. Berapa kelajuan yang optimal ya, pada draft beban yang dikenakan. Okay, mana datang draft ni? Okay, draft ni biasanya standard ya. Pada setiap equipment yang kita design oleh engineers, dia dah ada value dia. Berapa draft per meter, per kaki dan sebagainya. Biasanya is given according to the specification yang ditentukan. Biasanya kita boleh measure lah. Yang tak ada adalah kelajuan ni. Kita nak tahu berapa kelajuan dia. Dan juga horsepower traktor kita dah tahu. Kita boleh kira. Kat sini kita dah tahu 65 horsepower at drawbar. Okay, berapa kuasa enjin? Cuba kira 65 guna 86% rule. Calculate engine horsepower. Okay, siapa nak cuba? Given formula apa? Okay. Siapa dapat?
Berapa dapat? Siapa dapat? Sekejap dia. Saiful? 87.8 tu. 87.86. 87.8. Poin 8 4 lebih kurang horsepower. So ni hampir-hampir dengan 90. Okay. Hampir lah. Let's see. Okay, boleh. That's how we calculate. Maksudnya nanti, katakanlah kamu ada implement yang di belakang ni saja. Okay, dekat ladang kamu ada specification untuk tarik dropbar ni, ajak piring dan sebagainya. Kamu nak menentu ukur berapa kuasa yang boleh kita guna pada traktor ataupun nak cari traktor yang sesuai. So this is how you can estimate. Okay, boleh tak semua? Jelas apa penggunaan harian kamu? Praktikal Berguna tak berguna? Kita belajar hari ni. Useful Sangat berguna. or not? Sangat berguna dia. So in the future, it can be other way around. Okay, katakanlah kamu dah ada traktor. Okay, 90 horsepower. Kamu nak ukur berapa kelebaran alat ataupun draft yang alatan yang sesuai lah. Kelajuan kamu kata nak bawa sekitar ini dalam mile per hour, sekitar dalam 10 hingga 15 km per jam. So kamu saya tak langsung boleh menganggarkan keperluan lebar traktor, lebar alat dan sebagainya. Okay, sekejap lagi kita ada latihan, so lagi jelas lah. Next. Okay, selain daripada formula ataupun 86% rule, ada satu lagi kaedah di mana kita panggil adalah sistem nomograf. Ya, daripada nomograf. Kalau kita rujuk kat sini ya, saya draw line. Line yang pertama ni adalah draft per foot. Okay, beban ataupun daya per kaki of the width. Okay, dan unit pound. Okay. Dan yang kedua adalah kelebaran implement dalam unit kaki dan total draft. Jumlah beban yang dikenakan lah. Okay. Dan seterusnya adalah kelajuan. Dan seterusnya adalah drawbar power, kuasa tarik. Okay, kalau kita rujuk kat sini, untuk tujuan contoh ya. Katakanlah kita pilih yang ni. Okay, cost jenis tanah, cost 400 pound draft dia, typical speed 6 mph. Boleh tak kita dapat 6.4? Ini unit horsepower, horsepower feet. Sorry, boleh tak kita dapat horsepower, total drawbar horsepower? Sebab kita tahu daripada drawbar horsepower ni kita boleh estimate apa? Kuasa enjin traktor yang diperlukan. Boleh So, contoh di sini bila kamu draw pilih, so 400 kat sini, dan kamu pilih satu lagi kelebaran 400 width berapa? MPH semua ada 6 So 6 kat sini. Horsepower width. Sorry. Power per feet tadi 6 draft per feet 6.4. Mana? Sepatutnya saya dapat 10 ni. Mana dapat 10?
Okay, saya rasa some information saya tak dapat, saya missing kat sini. Tapi katakanlah lebar yang kita tahu tu adalah 10 Saya tak ingat dekat mana. I will refer back to you. Okay, and then bila kamu plot untuk buat garis lurus, kamu perlu ada 2 point sahaja. Dan kamu ambil pembaris, letak pada 2 point ni, dan kamu terus dapat point yang seterusnya, iaitu line kat sini lah, turning line. So kamu akan dapat total draft adalah 4,000, lebih kurang 4,000 unit pounds. 4,000 beban yang dikenakan pada alat. Alat tu total adalah 10 kaki lebar. Setiap kaki lebar tu dia punya draft dia 400. So senang, 400 kali 10, 4,000 lah. Okay, next adalah kelajuan yang kita nak adalah dalam 6 So daripada turning point kat sini, plot juga kat sini. So sama tadi prinsip, bila dapat 2 point, kamu turunkan line ke bawah. Kamu akan dapat intercept untuk point seterusnya adalah drawbar horsepower. Kuasa yang diperlukan lebih kurang 63 horsepower. Okay. Oh, sorry. Contoh yang saya buat ni adalah yang table sebelah sini. Minta maaf 10 inci lebar yang tadi information tu dapat dari sinilah. Kat sini. Okay. Boleh clear? Ini straightforward. Tak payah pakai formula nak kira-kira dan sebagainya. Kalau di ladang so kita pakai graf ni lah, lagi cepat. Dan mungkin satu lagi formula untuk kamu menganggarkan dekat sini lah, daripada drawbar ni, gunakan gunakan formula yang 86% tadi untuk menganggarkan kuasa horsepower engine lah, berapa keperluan dia. Okay, clear? Any questions so far? Can we move on? Betul. Ada soalan? Tak ada. Okay. Yang ni sama tadi Okay, ni contoh yang kita dah review tadi, samalah. Take a note on the New Holland TL70 diesel. Ni ada kat Malaysia Ni contoh yang terbaik lah. Boleh download juga. Okay. Satu lagi nak recap kat sini. Kalau kamu perasan, pada traktor ni, kuasa dia tak sama pada enjin 58.9 bearing power lagi berkurang lah. Okay, dengan penggunaan bahan api yang berbeza. Okay. Dan juga kuasa maksimum pada drawbar pada pemilihan gear yang berbeza. Okay. Contoh lain yang kita ada isu adalah contoh jika kita beli alatan yang macam ni lah, contoh kamu boleh refer website Forward, kamu nak beli slasher. Okay, pada slasher dia tak mention specific range horsepower tractor, 15 hingga 45 saja. Kalau 15, kamu pilih 15, alatan mana yang sesuai? Yang ni ke? Yang ni? Atau which model? So that is why 86% rule tu penting untuk kamu mengukur. Cuba kamu kira. Alat ni dia menggunakan kuasa, ini PTO Rotavator dia gunakan PTO. Cuba kira 15 horsepower engine. Model mana yang kamu boleh guna? Cuba kira. Dia guna tak? Soalan final saya tanya. Okay, saya leave it to you because I think we going to run out of time. So try at home.
cuba kira berapa kelebaran. Pertama kira drawbar. PTO. Sebab rotowator dia tak gunakan drawbar. PTO sahaja. That is why you kena tahu lah alatan apa yang menggunakan sumber kuasa apa. Okay, saya takkan beritahu. Kalau saya kata implement bajak piring, takkan bajak piring guna kuasa PTO. Kuasa tarik lah, which is on drawbar. Okay, in this case rotowator. So rotowator menggunakan kuasa PTO. Okay, next. Contoh lain sama juga. Kalau kamu beli traktor, dia takkan beritahu berapa kuasa drawbar dan juga kuasa PTO. So yang ada adalah indicated power. This is the issue yang kamu takkan jumpa pada semua model. Dia akan mention kuasa traktor sahaja yang sesuai. Tapi tiada pada kuasa untuk PTO dan juga drawbar. Okay. So information yang tak ada tu adalah penting untuk kamu menentu ukur keperluan implement. Okay, spesifikasi implement, masuk lebar, laju dan sebagainya. Okay, boleh ya? Okay, next adalah kaitan dengan ini bagaimana kerja sepatutnya slide tadi di depan ni. So sorry I miss arrangement. Okay, ini cuba juga what is the minimum indicated power requirement, kira kuasa enjin. Lagi kuasa enjin. Okay, the formula for determining how fast an implement can be pulled. Okay, given in the size. Biasanya kita boleh menganggarkan speed, kelajuan yang paling optimal dengan menggunakan kuasa formula tersebut. Sama formula untuk formula kuasa tadi, ingat tak? Boleh rujuk. Dan kamu perlu tahu drawbar lah. PTO boleh tak? PTO boleh? PTO boleh guna tak? PTO tak perlu. Okay, sebab kebolehan untuk menarik ni adalah faktor kelajuan dan faktor beban yang dikenakan ataupun draft lah. Okay, PTO kita kawal melalui kuasa putaran enjin, RPM ya. Okay, untuk menganggarkan how large an implement can be pulled, berapa kelebaran alat yang kita pilih tersebut, how large. Okay, so given that kita kena tahu kilonewton per meter of width. Okay, daya yang dikenakan per meter of the width, berapa kelebaran. So step pertama kamu kena tahu adalah draft, berapa beban. So beban adalah force lah. Okay, adalah F ya. F. Unit kilo Newton. Okay, so drawbar power. Mana datang drawbar power ni? Mana nak dapat? Mana nak dapat ni? Anyone? Tolong saya. Mana nak kira? Formula atau 86% rule. Boleh? So ini kamu jelaslah kat mana ni guna formula. Tapi the formula itself is here already. Okay. Alright. So alternatively, selain pada formula, kamu boleh rujuk kepada spesifikasi ya. Specification. Okay. Dan daripada draft ni, kamu boleh ukur kelebaran dia dalam unit meter. Okay. Kamu boleh tahu draft daripada sini, masuk sini. Dan biasanya information untuk draft ni, which is given. Ataupun saya boleh tanya sama ada
draft permitter ataupun draft by itself lah. Okay, next, last but not least adalah kesan daripada rintangan tanah. Okay, yang tadi 86% tu tidak mengambil kira kesan daripada kisaran tanah, jenis-jenis tanah. Tanah liat dan tanah pasir, tanah gambut dan sebagainya, dia berbeza. Okay, now we want to consider that. If you take a look, okay, dan juga selain pada tanah, kamu boleh tengok di sini ada kesan-kesan lain yang kita tak ambil kira adalah jenis traktor. Okay, two-wheel drive, front-wheel drive assist, four-wheel drive dan juga track. Dan kalau kamu tengok di sini, jenis-jenis tanah berbeza. Concrete, firm soil, till soil dengan soft soil. The soft soil is the worst condition yang kita tak nak. Kalau boleh kurangkan pengoperasian traktor sebab dia akan makan tenaga yang paling tinggi. Okay, softer the soil, higher is the resistance ataupun energy utilization. Okay, in this case untuk mengukur keperluan tenaga, kamu boleh tengok di sini contoh saya pilih till soil 4-wheel tractor. Okay, untuk sebagai contoh, drawbar in this case you can estimate equal to 0.75 kali 0.75 kali PTO power. Or you can reciprocate the formula dalam bracket tu 1.33 kali dengan drawbar horsepower. Okay, that's how you can estimate. Okay, boleh. And of course dari segi soil resistance nya dia berbeza pada jenis alatan implement yang digunakan lah. Okay, softer the soil or loose the soil, greater the amount of power that will consume because of the greater rolling resistance. Lagi lembut tanah tu, lagi tinggi resistance dia dan penggunaan tenaga, bahan bakar dan juga rolling resistance akan lebih tinggi. Okay. Dengan kata lain, secara tak langsung dia mengurangkan usable power. Okay. Power boleh guna, kuasa boleh guna yang ada pada traktor. Okay. Sebab kuasa yang ada tu digunakan untuk yang kata lain untuk mengurangkan rintangan. Okay. Dalam bahasa kita kata untuk untuk mengurangkan rintangan lah. Okay. Okay, secara general, okay, kamu boleh tengok di sini untuk tanah yang firm, till dan soft soil, selain label yang tadi, kamu boleh tengok di sini usable power biasanya antara 67 hingga 48%. Okay, kalau tanah lembut, usable power dia separuh sahaja daripada kuasa enjin atau at drawbar. Okay, maximum PTO power. Okay, now adalah berkaitan dengan matching the right tractors and implement. Biasanya kita kena rujuk kepada brake horsepower ataupun indicator power, power takeoff and drawbar. And this is the approach when we want to match the tractor. It must not be overload or early failure component will occur. Okay. And secondly, we be pulled at proper speed. Yeah, indeed, that's why we want to estimate. Yeah. And knowing the soil condition is the best in reducing the rolling resistance. Okay, in order to attach a drawbar, ini adalah posisi di mana kita akan pasanglah yang sebelah atas tu adalah yang terbaik ya di sini ya. Di sini yang sebelah kiri itu adalah tidak digalakkan lah. Bukan tidak digalakkan, tak boleh pun sebab dia akan menyebabkan risiko terbalik ataupun wheelie lah. Okay, berat dia tak stabil lah. Yang sini pun betul, yang ini salah, tak boleh tinggi ya daripada hub tu. Baseline dia adalah hub dia kat sini. Itu baseline dia.
Okay, selain daripada tu, kita boleh tengok kesan ya. Kesan rolling assistant. Okay, 100 horsepower berkurang disebabkan oleh firm soil berbanding dengan soft soil. 100 kepada 48 horsepower, 67. Ini kesan dia. Kalau tengok di sini, dia 67% sahaja berkurang, lagi kurang kepada 48% disebabkan oleh permukaan bekerja yang berbeza. Okay. Okay. So in overall, biasanya kenapa kita buat calculation macam ni? Bila kita dah tahu keperluan traktor, kita secara tak langsung boleh kaitkan dengan topik nombor 5. So let's take example, katakan kamu ada 100 hektar. Okay. So available time kamu kena habiskan dalam masa sebulan, contoh ya, ataupun 2 minggu. Kalau pokok padi 2 minggu kamu kena bajak. So kamu boleh kira berapa jumlah kerja yang diperlukan, okay, berapa kelajuan traktor, berapa horsepower, jumlah minyak dan sebagainya. Okay. So tetapi kalau kita estimate macam tu, expert says kalau selain daripada actual 30 ataupun 2 minggu tadi, ambillah 2 minggu 2 minggu 8 jam sehari, 8 kali 14 cuba kali apa? 8 jam kerja satu hari ya. So out of that total, 85% sahaja of that time tu adalah masa bekerja. So masa yang lagi 15% tu adalah masa terbuang perjalanan, break and down dan sebagainya, transportation. Okay, so that's basically kalau kamu menganggarkan masa jumlah tertentu, kamu kena add another 15 hours duration time. Okay. Okay, ini contoh lah untuk working time. Ini contoh di luar negara lah. Kalau di Malaysia dia boleh ya. Bulan ya. Jumlah hari Oktober, November, March, April. Okay, working days berapa jam dan dia berbeza setiap tempat ya. Yang ni kamu boleh tengok ya macam mana saya cuba untuk bagi situasi sebenar lah. Okay, question review. Dah ada jawapan why do we need to estimate the power requirement for specific attachment? Okay, of course it's about to match the proper power or indicated power, and next one is about management on time, workers, fuel consumption, EFC, effective fuel capacity, and of course in directly reducing the risk of breakdown. Next is name to implement two main type of power available from the farm tractor. Ini kamu dah tahu lah. Okay, what is the engine power? What is the brake power? Why is the brake power is always lower than PTO power? Okay, so brake power lower than PTO power because of the friction of the mechanical power. Okay, so yang ni formula lah. Biasanya exam saya bagilah dalam formula untuk kamu rujuk. Dan of course final exam juga open book lah untuk kamu rujuk. So ini exercise kamu rujuk, boleh buat, cuba, dan mungkin masa lab nanti kita akan bincang. Saya tak akan bagi jawapan ya. Kalau dah ada dalam 17 tu mungkin tak apalah, dah boleh rujuk. Okay, boleh cuba ya. Sebab assignment is by individu, latihan pun by individu. Latihan tak perlu hantar, assignment kena hantar. Okay. So last but not least, power pool. 30 men versus one tractor. Siapa yang akan menang? Nak cuba? Okay, boleh rujuk YouTube. So pemenangnya adalah 30 men. Okay, lagi kuat berbanding tractor. So tractor ni kurang daripada kuasa manusia lah. Transmission. Alright.